Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada urus setia ICIGI 2024. Saya Muhammad Kushairi bin Marzuki, pembentang untuk kertas ID 129 bertajuk Pembentukan Akhlak Pelajar Melalui Amalan Solat menurut Perspektif Hadis bersama dengan penulis Profesor Madya, Dr. Muhammad Muhyiddin bin Abdul Rahman, Dr. Muhammad Azrin bin Muhammad Adnan, Profesor Madya Dr. Khadir bin Ahmad dari Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Kandungan pembentangan bermula dengan latar belakang kajian, pemenyataan masalah, objektif dan persoalan kajian, kepentingan kajian, skop kajian, kajian literatur, metodologi kajian, hasil kajian, implikasi dan sumbangan kajian, kesimpulan dan cadangan kajian masa depan. Dalam paparan menunjukkan gambaran keseluruhan kajian yang bermula dengan membuat sedikit kajian awal, pemerhatian untuk mengetahui apakah isu-isu ataupun masalah kajian, penyataan masalah, daripada penyataan masalah akan lahirlah objektif kajian dan yang menjawab persoalan kajian, kajian literatur, dapatan kajian, kesimpulan kajian. Seterusnya pengenalan. Sedikit pengenalan. Pelaksanaan ibadat solat secara sempurna merupakan perkara fardu ain yang menjadi asas utama kepada proses pembentukan akhlak mulia. Rasulullah SAW diutuskan sebagai Rasul, pembawa risalah Islam, membawa rahmat kepada semua. Solat adalah ibadat terpenting yang dapat membina kepribadian dan akhlak mulia. Menunaikan solat dengan sempurna dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapatkan kesempurnaan solat, umat Islam wajib menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah, mencontohi cara solat Rasulullah SAW. Pendidikan solat juga sangat penting dipupuk daripada sejak kecil supaya dapat menjadi benteng kepada pelajar daripada melakukan perkara mungkar. Solat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi baik dan berakhlak mulia. Solat berperanan besar dalam mempengaruhi kehidupan seseorang. Latar belakang kajian. Kepentingan solat dengan sempurna dan khusyuk dan berkualiti kepada semua. Dengan kata lain, jika solat tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak mengikuti fiqhul hadis solat, maka akan berlakulah masalah-masalah gejala sosial di kalangan pelajar. Justru timbul keperluan untuk merujuk kepada hadis-hadis sahih tentang amalan salat untuk mengelakkan berlakunya perkara yang tidak harmoni dalam masyarakat. Amalan salat yang sempurna dapat membentuk akhlak yang mulia. Dalam paparan juga seperti dalam paparan menunjukkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan kajian, amalan salat yang tidak selari dengan sunnah Nabi SAW dan fiqhul hadis, amalan solat pelajar yang abaikan tentang solat, tidak solat ataupun jahil tentang solat, dan faktor-faktor penyumbang amalan solat, kesan amalan solat yang sempurna dapat menjadi benteng kepada perkara keji dan mungkar. Paparan menunjukkan tentang penyataan masalah. Yang pertama berkaitan dengan amalan solat pelajar, faktor-faktor penyumbang amalan solat dan kesan amalan solat terhadap pembentukan akhlak. Seterusnya tentang objektif kajian. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti amalan solat menurut perspektif hadis. Yang kedua untuk mengkaji amalan solat dalam kalangan pelajar. Yang ketiga untuk meneroka faktor-faktor yang menyumbang kepada pelaksanaan amalan solat pelajar. Yang keempat menganalisis kesan amalan solat terhadap pembentukan akhlak pelajar. Seterusnya persoalan kajian. Persoalan kajian yang pertama, bagaimanakah amalan solat menurut perspektif hadis? Yang kedua, apakah amalan solat dalam kalangan pelajar? Yang ketiga, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada pelaksanaan amalan solat? Dan yang keempat, bagaimanakah kesan amalan solat terhadap pembentukan akhlak pelajar? Seterusnya, kepentingan kajian boleh dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu kepada kerajaan, komuniti masyarakat, ilmu pengetahuan, dan juga kepada pihak industri, organisasi dan universiti. Skop kajian.
Kaji ini memfokuskan kepada hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab As-Sahihain, dalam kitab As-Salah, yang berbanding dengan kitab hadis yang lain. Pemilihan hadis-hadis yang berstatus sahih ini adalah sangat penting untuk memastikan bahawa hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, yang sahih di sisi Imam Al-Bukhari dan Muslim yang telah diperakui sumber autentiknya, bagi memastikan amalan salat itu bertepatan dengan amalan salat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pemilihan kitab hadis adalah kitab hadis As-Sahihain yang digunakan di dalam kajian ini, dan ini tidak bermakna hadis-hadis dalam kitab-kitab lain tidak sahih. Cuma dalam konteks keperluan dalam hadis ini, kajian ini memerlukan pemilihan hadis-hadis yang berstatus sahih untuk dijadikan panduan tentang amalan salat yang bertepatan dengan Rasulullah SAW. Seterusnya, skop kajian seterusnya adalah sampel kajian memang melibatkan 11 orang informan kajian. Seterusnya dalam paparan menunjukkan tentang kajian literatur seperti dalam paparan. Seterusnya, kerangka konseptual kajian yang meliputi teori dan model akhlak bergabung dengan konsep amalan salat yang terdapat dalam kitab As-Sahihain berkaitan dengan hadis-hadis amalan salat. Teori penghayatan akhlak Imam Al-Ghazali. Pengkaji telah mengadaptasikan teori penghayatan akhlak Imam Al-Ghazali dan teori ilmu dan amal Imam Al-Ghazali digabungkan dengan hadis-hadis amalan salat dalam kitab As-Sahihain bagi membentuk akhlak pelajar yang terpuji. Metodologi kajian. Di dalam kajian ini, pekaji telah memilih kajian kualitatif, iaitu bentuk kajian fenomenologi untuk melihat sesuatu fenomena yang berlaku dalam masyarakat. Dari segi falsafah kajian berbentuk interpretasi dan pengumpulan data dilakukan dengan melakukan temubual secara mendalam melibatkan 11 orang informan, dan pemilihan persampalan adalah berbentuk persampalan bertujuan, dan temubual yang dipilih adalah temubual secara berstruktur. Seterusnya, analisis data. Sebelum analisis data dilakukan, transkripsi temubual telah dilakukan dengan melakukan pengkodan, analisis tematik, interpretasi maksud tema, dan analisis menggunakan Atlas TI. Dalam paparan menunjukkan tentang maklumat informan kajian dan hasil pembentukan tema menggunakan Atlas TI yang membentuk tema yang pertama, amalan salat pelajar. Tema yang kedua, faktor pendorong amalan salat pelajar. Tema yang ketiga, kesan salat terhadap akhlak pelajar. Seterusnya, dapatan kajian. Dapatan kajian pertamanya, amalan salat pelajar. Amalan salat pelajar didapati dilakukan dalam dua bentuk amalan salat, iaitu solat secara bersendirian dan solat secara berjemaah. Seterusnya, amalan solat pelajar juga didapati bahawa informan mempunyai kesedaran solat di masjid dan kefahaman amalan solat secara istiqamah, dan mereka juga melakukan solat sunat rawatib bagi menampung kekurangan yang ketika mana melakukan solat fardu. Faktor penyumbang amalan solat. Pendidikan solat sangat penting diterapkan sejak kecil. Mereka juga informan juga menunjukkan bahawa faktor-faktor pendorong mereka untuk belajar solat adalah bermula di rumah atau bermula sejak kecil, dan terdapat juga beberapa faktor-faktor yang lain seperti faktor pendorong solat di masjid, faktor pendorong solat di awal waktu, dan kesan solat terhadap pembentukan akhlak juga dapat dilihat dengan kesan rutin mereka menjaga solat fardu di masjid dan solat secara berjemaah yang memberikan kesan yang positif kepada diri mereka kerana mereka dapat menunaikan solat fardu secara berjemaah di masjid. Seterusnya, dalam paparan menunjukkan tema-tema, contoh-contoh tema-tema dalam hadis yang berkaitan dengan amalan solat. Tema yang pertama adalah hadis tentang keutamaan solat di awal waktu. Yang kedua, tema tentang keutamaan solat berjemaah di masjid. Yang ketiga berkaitan dengan tema solat fardu, keutamaan solat berjemaah di masjid. Yang ketiga berkaitan dengan keutamaan solat fardu di masjid. Yang keempat berkaitan dengan tema hadis amalan solat
yang sempurna dan khusyuk. Seterusnya, rumusan tentang kajian ini, dapatan kajian boleh dirumuskan. Yang pertama, kajian ini dapat mencapai objektif kajian mengenai pasti amalan salat menurut perspektif hadis dengan melihat kepada isu dan masalah kajian, persoalan, objektif kajian, teori dan konsep, metodologi yang digunakan, hasil kajian dan implikasi kajian. Begitu juga dengan objektif kajian yang kedua, mengkaji amalan salat dalam kalangan pelajar juga dapat dicapai. Dan objektif kajian yang ketiga mengenai meneroka faktor-faktor penyumbang kepada pelaksanaan amalan salat. Dan seterusnya, objektif kajian yang keempat, menganalisis kesan amalan salat terhadap pembentukan akhlak pelajar. Implikasi dan sumbangan kajian, pengkaji telah mengemukakan cadangan model pembentukan akhlak melalui amalan salat dengan mengadaptasi teori-teori penghayatan akhlak Imam Al-Ghazali dan teori ilmu dan amal Imam Al-Ghazali yang telah diadunkan bersama dengan gabungan daripada hadis-hadis tentang amalan salat yang terdapat dalam kitab As-Sahihain. Yang kalau kita lihat di sini bahawa antara teori-teori yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, pengetahuan agama iaitu berkaitan dengan ibadah, salat yang sempurna, mujahadah, melawan hawa nafsu, tazkiyatun nas, membersihkan jiwa, usaha diri sendiri iaitu mengabdikan diri kepada Allah, dapat membentuk akhlak yang sempurna. Secara kesimpulannya, pertama, bimbingan solat yang berterusan daripada ibu bapa, guru dan kawan-kawan dapat menjadikan seseorang itu menjaga solatnya. Yang kedua, pembentukan akhlak pelajar mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan amalan solat jika dilakukan dengan sempurna mengikut sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, umat Islam digalakkan beramal dengan hadis-hadis sahih supaya isu-isu yang boleh menggugat keharmonian masyarakat dapat dielakkan. Yang keempat, amalan solat pelajar dipengaruhi oleh faktor luaran dan juga faktor dalaman. Dan akhirnya, sebagai cadangan untuk kajian masa hadapan seperti dalam paparan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.